Baik. Dekat dekat mana lah? Ada satu. Shadow dia very hard dekat sini. Sangat-sangat panjang. So, agak mengampakan lah. Tapi masa tu kebetulan saya tak trade gold. Tapi broker lain, price dia sampai dekat QM level kat sini. Perfect. Very, very nice. Price dia sampai situ and then dia shoot naik atas. Tapi dekat IC market dia tembus ke bawah. Okay. CP besok boleh. Hari ni kita review sikit lagi pasal QM level. QM level campur dengan fake out. Boleh tak? Ataupun you dah bosan dah dengan QM level. Sebab kalau you study lebih detail, dia banyak orang cakap tu, sekejap, ni apa, ada banyak indikator pula ni. Indicator characteristic. Pasal dia semua ni. Okay. Dia ada, apa tadi, saya dekat mana tadi? QM level lah. QM level. Teknik bahu kiri yang single. You boleh letak nama TBK teknik bahu kiri masih single. TBK MS ke? MS jadi masuk safari kan. Maksudnya masih single. So, terpulang pada you all. Tapi hari ni kita akan still fokus pada fake out dan juga QM level. Esok kita akan belajar CP. CP. Compression, which is I think dah jarang keluar compression sekarang. Macam ni CP lah. Compression CP cell. Just review saja. Video okey tak? Audio okey? Lupa nak test audio. Test audio kejap. Clear tak clear daripada mana? Faizal daripada mana? Brunei clear? Brunei clear? Denai Alam clear? PJ okey? Kota Damansara okey? Taiping, Terengganu? Ganung mana Ganung? Shah Alam okey? Bukit Beruntung okey? Penang clear? Okey, Kedah okey? I think okey kan? Video I think pun quite fast. Itu hari minggu lepas kita ada gangguan internet, so kita dah rugi seminggu. So hari ni minggu ni kita kena clearkan, dan minggu depan final. Okay, and then kalau saya test video, saya nak tukar kejap gambar dia, dan berapa saat dia bertukar. In 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 3 saat 3 saat. So tak lagging sangat lah. Okay. Apa saya nak mulakan? Ataupun saya pun nak ngajar. Saya boleh bagi mic pada dia. Bagi dia pula ngajar. Saya sengaja penat lah. Alright. GBP USD. Okay, GBP USD. Minggu lepas kita ada QM kat sini. Kenapa dia fail? Siapa boleh jawab? Sekejap kat sini ada orang yang buy. Saya padam dulu yang ni. Saya buka besar sikit H1 lah. Saya delete dulu. Delete. Okay. Dekat sini kita ada QM level. Masa tu price belum sampai lagi. Kita ada low, high, lower low, higher high. So dia dah jadi QM. Low, high, lower low, and then atas higher high. Sepatutnya kita boleh buy dekat area QM sini kan? QM level. Tapi kenapa tak jadi setup ni? Siapa boleh beritahu saya? This QM level dekat sini. Tempat dah cantik lah. Price pergi ke bawah. Dia break ke bawah. Okay. Sebab ada apa?
Sebab ada fake out. Price fake ke bawah. That's why you kena selalu tengok time frame besar. Kalau you tengok time frame besar, di sini ada support dekat area sini. Sini kita ada resistance. So, semua QM, you tak boleh sembarang-sembarang hentam saja. Okay, you kena study juga. That's why ada setup fake out, ada setup SR flip, ada setup macam-macam. Dia agak advance tapi kita kena gabungkan semua. So, dekat sini you ada S1, S2. Kalau combinekan dengan yang ni, dia jadi S1, S2, S3. Sini jadi S2, jadi S3. Betul tak? Support 1, support 2, support 3. Support kat sini jadi S1. So, sini adalah fake out. So, dekat sini price akan kejar ke bawah. Di sini ada banyak stop loss. Sebab sini ramai price dah naik atas. Price dah naik atas. So, dekat area sini, kalau you tengok Wanda maybe at that moment, ada banyak stop loss. So, apa jadi pada price? Price turun ke bawah, kejar stop loss. Okay? Faham tak? And then dekat sini ada doji. And then kita ada demand zone sini. The big demand zone. So price reject dekat situ. The fake ke bawah and then the naik ke atas. Okay. Ini fake out V2, RS fake out V2, S1, S2, S3 fake out V1. Fake out version V1. So dekat area sini you tak boleh buy. You tak boleh buy sebab price akan kejar stop loss kat sini. Okay. So nasihat saya, kalau you tengok time frame kecil, you akan nampak, oh very nice, cantik kan. Ada QM level, ada ni perfect, support, resistance, price break atas. Dekat sini sepatutnya memang dah boleh buy dah ni, dia dah break lah. Tetapi big trader lagi bijak. Dia akan cari order lagi banyak. So, tukar pada time frame. Tengok time frame besar ada apa. Okay. So, that's why price reject dekat this area. Okay. Sama juga macam ni. R1, R2, R3 dia dah jadi fake out. So, this supply zone yang dekat area sini, tak berbaloi kalau you nak sell. Sebab, sini ada R1, R2. Saya letak R2 kat sini lah. R1, R2. And then dekat sini ada R3. So fake out ni you kena selalu berjaga-jaga. Okay, selalu kena berjaga-jaga. So R1, so supply zone kat sini mesti ramai yang sell. Sebab dah ada CP kan. Sini kita ada CP yang dah tahu CP tu dah tahu, tapi nanti CPM12 saya akan ajar apa itu CP. But in this case dia jadi apa? Dia jadi CPLQ. Compression plus liquidity. Sebab tak ada liquidity. Memang big trader nak sell tapi dia nak sell dekat atas. Sebab di sini jadi fake out. R1, R2, R3. Okay. And then CSI yang ni, dia very very big. Mother candle. Dia kejar laju Dia kejar laju sebab apa? Sebab dekat atas ada banyak liquidity kat atas ni. So big trader dia nyorokkan dia punya order dekat QM level kat sini. Very small QM level. Nampak tak kat sini? Ada satu shadow pendek. And then ada satu shadow panjang sikit. Small one. So QM level kat sini. Okay. Nice entry kat sini bang. Dia kejar-kejar laju. So dekat sini, kalau kita masa tak biasa ni,
Ramai yang akan kejar buy. Betul tak? Price naik laju bang. Confirm. Ramai yang akan kejar buy. Sebab follow big mother candle. Tapi apa jadi? Price turun bawah. That's why terlalu bahaya. So bila you ada candle besar-besar macam ni, you jaga-jaga Jangan senang-senang nak kejar. Candle besar macam ni, close saja you pun buy. Apa jadi? Dapatlah buy dekat pucuk. So kat sini jaga-jaga ke area-area fake out. Kalau you buy dekat bawah tak apalah. Candle besar atas, tidak boleh settle. Okey. Takut dia jadi candle penamat, candle akhir. Time CS akhir, okay, good. Good question. Masa CS akhir ni ada news ke? Biasanya tidak ada news. Biasanya dia dalam pukul 11 ataupun di luar waktu aktif. Siap saya tengok H1. Di luar waktu, sebab kalau news biasa dia boleh langgar saja. Okay. Kecuali macam, sekejap Dia depend macam itu tadi USD JPY H4. Yang masa dia naik ni. Nampak tak USD JPY? Masa ni ada news. Sini kita ada CP compression. So price senang nak naik atas. CP buy. And then masa tu ada news, Kuroda speak ke Japan. Price naik ke atas laju. Kalau you tengok dekat hinggap, dia dah hinggap dah, demand kat sini satu. And then dia dah hinggap sini. Rally base rally dekat this area. Okay, and then dia naik atas ke mana dia pergi? Dia cari again, QM level. So you jaga-jaga dengan QM level. Tempat-tempat yang paling cantik untuk entry. This is QM level. And then dekat sini pun ada QM. Kalau you tengok time frame kecil dekat sini, area sini, you akan nampak ni. You ada decision point kat sini. Okay. Boleh tak? So dekat sini nampak candle akhir last kali. And then dekat sini dia jadi inverted. Apa ni? Dia jadi macam sometimes dia tak sampai dekat area tu. Dia boleh jadi doji ataupun dia boleh jadi CS apa yang orang cakap reversal tu. Okay. Shooting star, yes, shooting star. So ada soalan tak? Siapa-siapa ada soalan? Masih tak faham lagi QM level. High, low, high, high. Dekat QM level ni ada high, low, high, high, low, low. Which is very, very perfect. Macam ni ada high, low, high, high, low, low. Baik tukar time frame kecil. Siapa dekat sini. Dekat area QM level ni dia ada resistance and then dia ada support. Dia ada price ke bawah, ke atas and then ke bawah. Nampak tak pergerakan dia? Dia buat, orang cakap tu, daripada sini, dia ke bawah, buat low. And then dia buat high. And then dia buat low. Dia buat apa? Dia panggil jongkit-jongkit. Jongkit-jongkit apa bahasa Inggeris? Whipsaw. Whipsaw kan? Jongkit-jongkit. And then you ada DP, sini ada support, ada resistance. Kalau CPM 12 nak tahu, dekat tempat area yang sama ni, you tengok dekat this area, exactly at this line, QM level ni, dia ada 5 elemen. 5 elemen tu saja je. Actually,
Dia ada support, resistance. Kat sini dia ada support. And then dia ada resistance. Dia ada resistance lagi. And then dia ada support lagi. And then dekat sini dia ada demand. Dekat sini. Price close. And then the close ke atas. Ada double maru. Nampak tak ada double maru? Dia naik macam ni. And then dia naik lagi. At this line. Lebih kurang macam tu. Nampak tak ada double maru? Nampak kan? Double maru sini. And then dia ada support kat sini. Support. Support ni penting. Dia ada support kat sini. Dekat tepi sini dia ada support. And then dekat tepi sini dia ada resistance. Inilah the fifth element tu. Semuanya bersusun dekat satu tempat. Tapi kita akan bermula dengan QM level. Paling senang sebab kalau you nak tengok semua tempat, susah dekat mana tempat dia bersilang, tempat mana dia apa semua. Jadi kita jadikan QM level ni sebagai kita punya, orang cakap, aras kan, pengukur aras. So, you check QM level, you tukar time frame kecil, you ada support, you ada resistance, you ada double maru, you ada support sini. And then dekat sini ada drop, base drop. Perfect, sangat perfect. This area. So, semua ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen kat sini. So, this is tempat-tempat yang paling cantik entry. Sharp. InsyaAllah you boleh dapat sharp. Okay. This area. Tapi nak buat analisis ni bukan senang. Serius bukan senang. Sebab you nak cari, you perlukan latihan banyak untuk dapatkan tempat-tempat macam ni. Tapi sekali dapat memang berbaloi lah. Kebetulan masa tu saya ada nampak setup ni. And then saya terus lukis, suruh, saya tak bagi signal. Saya tak nak bagi signal. Tapi saya suruh student lukis. Cuba lukis UJ. So masing-masing ada yang lukis kat sini, ada yang lukis kat atas, ada yang lukis kat bawah. So maksudnya masih tak nampak lagi benda lah ni. Kalau you dah nampak, you patutnya you dah boleh lukis kat situ and then you dah boleh entry dengan confident. Okey tak? Ada soalan? That's why kena lukis-lukis next time sebab bila setup jalan, you dah tak sempat dah nak lukis-lukis lagi. You tengok saja dia sekali imbas dia lalu saja you dah tahu dah. Ini memang sell. Okey. Untuk QM sell ada soalan antara higher high dan lower low. Kena significant move ke tak? Okey, antara higher high dengan lower low. Actually dalam dekat QM level ni, apa yang cari ialah kalau boleh significant move memang cantik, is very good, the break ke bawah. Tapi dia ada drop base drop ataupun dia ada QM level kat sini. Kalau saya lukiskan macam ni lah. Saya lukiskan balik. Ni standard dia lah. Kita ada QM level. And then dia buat higher high. So apa dia buat ialah di sini QM level. Dan bila you tengok price dia buat higher high and then dia buat lower low. Ini dia sudah panggil manipulation. Manipulation market. Dia dah buat whipsaw. Dia pergi ke atas, dia pergi bawah, pergi ke atas ke bawah. Dan paling cantik dekat mana you nak entry ialah kita target entry bila price datang balik dekat sini. Okey. Tetapi kita tak akan entry sembarang-sembarang sebab di sini kita perlu kalau boleh dekat line QM level ni dia ada 5 elemen tersebut. Dia ada sama ada drop base drop. Kalau saya lukis balik dekat sini dia ada drop base drop tu DP. Dia ada drop base drop. Shadow kat sini.
Okay. Ini drop is drop. And then maybe dia ada doji dekat sini. Dekat line yang sama tu dia ada doji. So hari ni kita belajar 5 elemen terus lah. Doji. And then dia ada double maru. Double maru semua dah tengok ibu kan. Dia ada dekat atas ni. And then dekat this. DM, double maru. Saya tulis DM sajalah. Double maru. And then dia ada significant support and resistance. Maksudnya dekat sini, this area dia ada jadi resistance. And then dekat sini pula nanti, dia akan jadi support dekat area sini. Sebab kita dah belajar SR flip kan. Dekat this area, dia akan jadi support. Okay, sini ada resistance. Di sini, price break. And then dia jadi support. So dekat sini akan ada support. Support. And then kat sini tadi jadi resistance. QM level kita jadi resistance. And then kat sini dia ada drop base drop. And then dia akan ada banyak support dan resistance kat line situ. Ada resistance. 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 Dia dipanggil SSR. Significant Support and Resistance Line. Dia jadi resistance. Dia jadi support. Ianya berlaku di satu line yang sama. Something like this lah. So saya tandakan dia sebagai SSR. Okey, boleh? Saya agak-agak cincai sikit lah kat sini. So ada SSR. Okey. So berapa banyak kita dah ada 5 kat sini. QM level 1, SSR 2, double maru 3, doji 4, drop base drop 5. And satu lagi apa? DP, decision point. Decision point dia sama macam double maru, cuma dia terbalik. Maksudnya dia tempat dia keluar. Dekat sini dia jadi dia sama lebih kurang dia price naik. Mula-mula price naik ke atas. Dia jadi bearish engulfing actually. And then dia turun ke bawah sini. Jadi kalau price the significant drop, ni very very nice lah. So this is DP. Decision point. Okay. So dekat sini, apa yang berlaku lah dekat sini, ini dipanggil equilibrium line. EL line. Saya cerita equilibrium nanti jadi isu panas pula kan. Okey, dekat sini dipanggil, kalau Tok Kajar cakap dia jadi pasar. Tahu tak pasar? Ramai orang suka beli dekat area sini. Beli jual dekat line sini. Dia jadi resistant, dia jadi support, jadi resistant. Contohnya orang duk tawar. Contohnya harga ikan. Ikan kembung. Ikan kembung berapa sekilo? RM4.5 ke? RM13? Mahalnya. Okey. Contohnya ikan kembung RM13 sekilo. So dekat harga resisten ni, price akan dia main plus minus dekat atas. Betul tak? Orang minta kurang mungkin dapat RM12.80 RM12.70, so price turun. And then bila orang tak ada, dia akan naik balik. Bila ada orang tak kisah, mungkin dia akan naik sikit and then dia turun. So dekat sini price akan main always dekat sini. Ini maksudnya dipanggil pasar lah, pasar. Kalau Tok Kajar dipanggil base. Tapi exactly price tu dekat at this area, at this point. Sebab dia ada banyak significant support and resistance. Price dia nak pergi situ saja. Dia turun bawah, dia nak atas balik, pergi situ. And then dia pergi atas, dia break atas, dia pergi bawah balik, cari lagi line tu.
Sampailah satu masa price drop ke bawah. Dia drop macam ni, maksudnya dia dah tinggalkan price tu lah. Dia dah tinggalkan price tu jauh. So bila price turun balik and then price dah turun. So bila price naik balik, do you think ke mana dia akan pergi? Dia akan cuba dapatkan lagi price yang tadi. RM13 tadi. Dekat area-area QM level. Sebab yang atas ni adalah fake out. Dia fake saja. Dia price break ke atas, dia fake. And then dia turun bawah. So kawasan ni fake. Ini adalah kita punya supply zone. Maksudnya price ke atasnya adalah fake. Yang sebenarnya price adalah di kawasan-kawasan QM level. Yes, kawasan manipulation, dia fake. Kalau you tengok dekat CS, dia banyak jenis macam tu. Like this. Dia price naik ke atas tapi sebenarnya dia ke bawah. Okay. Kalau you tengok dekat macam ni. Saya bagi contoh. You ada QM level sini. Nampak dah chart QM level. Dan QM level dengan yang paling cantik adalah bila price cocok ke atas, dia jadi shadow ke atas. Ini paling cantik. Bila you ada satu shadow, dua shadow. Tapi ini dia dah ambil lah. Tapi still boleh ambil lah. So, okay, jaga cerita But so far you nampak tak? Dia punya manipulation itu. You ada QM level sini. Okay, video lagging sikit. Ni you punya QM level. High, low, higher, high, low, low. Dekat sini, dia hanya shadow saja bang. Shadow yang cocok ke atas. So, sini manipulation. Betul tak? Kalau dia betul-betul, dia break ke atas, dia terus sambung. Kalau you dah boleh draw exactly macam saya punya chart, very nice. Cantik lah. So, macam kat bawah ni, kat mana? Kat bawah ni, you tengok support. And suddenly ada satu shadow ke bawah. So dekat sini dah manipulate. Inilah kita punya demand zone. Kalau dulu punya susah, kita nak lukis demand zone, supply zone. Ada yang lukis macam tu, ada yang lukis macam ni. Lalas kita buat macam ni je senang. Kat sini ada support, and then you ada support lagi. So itulah you punya QM level. And then you just lukis je macam ni. So next time bila price sampai sini, jaga-jaga SND V2 Turbo. Okay, good. Actually tactical SND lah. So teknik baru lah. So siapa yang, bila saya promote dekat Facebook, saya tukar nama lah, saya letak tactical lah, The 13 Warrior lah, apalah, itu semua saja je nak bakar you punya emosi bang. Itu dipanggil marketing. Kalau you nak belajar marketing, you nak promote ni produk, nak buat marketing, you belajar dengan saya. Saya 7 tahun pengalaman internet marketing. Saya tahu macam mana nak godak fikiran orang. Emosi, sebab manusia ni, kalau you tengok, dekat shopping kompleks, you jumpa ramai lelaki ke ramai perempuan? You akan jumpa ramai perempuan, macam Yusrina Yunus. Dia suka shopping. Kenapa perempuan suka shopping? Sebab emosi dia tak stabil. Maksudnya, perempuan ni dia emosi dia agak, bukan saya nak kutuk kan, minta maaf tak. Maksudnya itulah kebenaran. Contoh kalau lelaki, you nak jual something dekat lelaki, lelaki dia perlukan data, dia perlukan orang cakap bukti ataupun proof benda ni betul tak betul, boleh dia boleh pakai tak boleh pakai. Contoh kalau you nak jual baju kat dia, dia akan beli sekali tapi dia boleh pakai sampai 4 tahun 5 tahun. Betul tak? Betul kan? Tapi kalau perempuan, dia pakai sekali, lepas tu dah dia tak pakai lagi lah. Kenapa? Sebab bila orang cakap baju ni lebih cantik lah, itu sebab benda tu semua promotion bang, ataupun emotional trigger. Emotional trigger Okey, maksudnya saya saja letak macam-macam. Tapi you all yang ni tak payahlah nak sibuk-sibuk belajar lagi. You all ambil QM level, you ambil fake out, and then I think it's enough lah. Cukup aku. Kita ambil risk and reward. Sebab saya pun tak garanti price tembus kan. Kalau
Kalau you tanya saya, confirm ke price ni boleh reject ni, saya pun tak tahu. Betul kan? Cuma tempat-tempat yang cantik kita nak masuk adalah tempat-tempat ni, tempat-tempat manipulation. Okay. And then kenapa price ni dicocok sampai atas? Siapa boleh beritahu saya kenapa dia cocok sampai atas? Sampai sini dia reject. Rindu suara saya. Manipulasi. Okey, kenapa? Tapi dekat sini you boleh tengok di sini adalah FTR. Dia price sampai sini. Sebab yes dia ada manipulasi tapi price dah sekejap saya ratakan lagi. Okey. Dia cocok sampai atas. So order tu dekat sampai sini saja. Yang sini semua dia dah ambil. So yang ada cuma dekat atas ni saja. So you boleh reduce you punya. Itu tactical lah. So ini kita panggil FTR. FTR CPM 12 kita akan belajar nanti FTR. Fail to return. Maksudnya the last kali tempat kita nak last kali order dah diambil. But for now I think QM level pun dah cukup bagus. Kan? Tak payah nak pening-pening sangat. Relax saja. And then risk reward, yang penting risk reward. Risk kita kecil, lebih kurang okeylah tempat entry yang cantik-cantik. Okey, GVJ. GJ saya rasa boleh naik ke atas sebab kita ada fake out. And then you ada QM level dekat this area. QM level. So apa you buat kalau you nak cari QM level? Okay. Saya delete. Shadow kat bawah tu QM. Ya, shadow kat tepi sini. Tanda sini. Saya letak nak pandang lah. Kalau saya tulis QM level, dia tak nampak. So apa you buat? Ialah you cari yang paling rendah sekali. Paling rendah and then dia buat sebelah dia. Shadow yang second rendah. Mantap cikgu, teknik QM SND V2 malam ni saya dah profit 30 pip. Alhamdulillah, good. Okey, maksudnya dekat sini kalau you tukar time frame kecil, you akan nampak SSR, you ada nampak demand, you ada nampak. Itu untuk yang siapa yang nak sharp lagi entry lah. But I think QM level pun dah it's quite good. You ada FTR, you ada doji, you ada resistance sini, you ada support sini, you ada support sini. Which is quite good lah. Tak payah nak pening-pening. Tapi kena jaga-jaga dengan fake out. Okay, fake out ramai yang selalu terkena kan. Dia tengok QM level dia buy je, tak kena dia buy. So that's why fake out jangan lupakan. Jangan semua you belasah saja bang. That's why kena buat assignment. You akan nampak nanti, kenapa ni tak jadi. Rupanya sebab ada fake out. Okay. Okay, USD Kanada. USD Kanada, semua dah tanya saya pair, segala-gala pair. Sekejap saya tengok saya punya bola ajaib. Kenapa you all ada entry ke? Relax lah bang. Sebab saya sebenarnya, saya tak terror sangat. Saya cuma bagi hint. Saya tak nak you all sampai bila-bila belajar, sampai bila you nak tengok. Sebab cikgu pun tak semestinya cikgu tu lebih terror daripada you all. You sepatutnya tujuan you belajar adalah you untuk jadi penganalisa market. You boleh jadi analisa. You boleh bagi analisis. Okay. QM sini ada satu lah. Tapi this is quite far lah. So dekat area sini. Yang atas dulu yes ada.
QM dekat sini, tak sampai lagi. So apa you buat? Apa yang you buat ialah you cari ataupun you lukis candle yang dah siap-siap. You cari QM, you cari dekat mana tempat stop loss yang paling cantik, QM mana yang paling bagus. Tapi saya dah study, kalau QM yang cantik ialah bila you ada shadow dengan shadow saja. Lepas tu tadi saya ada sebut teknik 3 shadow. Betul tak? Teknik 3 shadow. Kalau boleh you tengok shadow, bawah ni shadow, sebelah tu ada shadow lagi. Itu dah consider QM level. Tapi yang teknik 3 shadow ni, nama ni dah diguna pakai oleh Along Pip Hijau. Jadi saya tak boleh guna perkataan teknik 3 shadow. Saya guna The 13 Warrior. So benda tu nampak macam best sikit kan. Oh, power ni power kan. Padahal tak ada apa-apa. Ataupun tactical SND. Padahal simple saja. Dalam forex tak ada apa. Cuma ada risk and reward. Risk and reward saja. Okey. Boleh? Ini tadi saya perasan dekat sini. Very, very nice. Kita pun tak pasti. Tapi kalau boleh kita nak risk kecil, reward besar. Kan? Asyik depo je payah juga lah. So kita nak belajar long term sikit. Ni kenapa ambil kat sini. And then banyaklah. Kalau paling cantik lah. Terus terang saya cakap. Paling cantik you ambil shadow. Sebab shadow tu dah melambangkan, orang cakap apa? Dah melambangkan manipulation. Dia cocok ke bawah, laju-laju, dia naik ke atas. Maksudnya this is manipulate. Manipulation. The last price adalah di sini. This is the last price. Ini paling simple lah. Maksudnya you trade guna shadow saja. Shadow. So dekat sini saya tukar QM level lah. QML. Okay. And then even kalau you tengok GBP USD tu, dia pun sama juga. It's all the same. Price mencari QM level. Like this. Senang kan QM? Cari shadow. Cari next shadow. Lepas tu dia pergi jauh ke tak jauh lah, saya pun tak tahu. Itu kena tanya dengan Abang Fibo. Fibo Musang lah, dia terror TP. Boleh tak? Cari shadow. Okey, macam ni shadow cocok ke atas. Katakanlah price ni, price tengah naik. Sampai dekat sini you tengok sebelah kiri. Look to the left. Always look to the left. Sini shadow ke atas, tengok sebelah kiri. Antara ni dengan ni mana tinggi. So ambil satu line. Tarik. Dan kalau boleh guna time frame besar, H4. So you dah dapat entry kat sini. At least price dah turun. Kalau dia naik atas pun you dah sempat untuk buat break even. Itu saja. Lain-lain memang saya tak tahu. In this case tak jadi. Yang tak jadi you study Kenapa? Okay. Sebab saya tak boleh nak bagi tahu semua reason. Ni apa semua. Cuma ada kebarangkalian saja. Jadi tak jadi. So you tahu mana yang bagus, mana yang tak bagus. Biasanya saya tengok QM level ni yang dekat hujung-hujung, yang shadow panjang ni dia selalu jadi. Selalu jadi. Maksud yang ni dah diambil. Okey, yes, dia jadi kat sini reject tapi tak pergi jauh. Dia reject pergi ke dalam berapa pip. 34 pip and then dia break ke atas. Tengok apa dia jadi. Dia jadi SR flip pula. Dia jadi resistance become support. So kita tak nak something yang tak, kita kalau boleh nak yang something yang cakap significant. Kita nak cari shadow which is very very nice. Kat shadow okay, boleh ambil 20 pip, no problem. I dengar ramai yang scam guna SND which is quite good, very very good. Sebab SND ni reject memang reject.
rebounds, biasanya memang dia akan rebound. Cuma jauh tak jauh, saya tak pasti. Kalau you boleh compounding dengan guna apa ni, Sandy, memang sangat okey lah, relax saja. Okey, so far ada soalan. Jangan tanya soalan price nak ke mana lah. Itu kalau you tanya, saya kena buka saya punya bola ajaib. Okey. Kejap time frame besar. Kecuali kalau you pakai time frame besar, you you punya chart macam ni, tak nampak sangat, you boleh tukar time frame kecil lah. Jadi dicocok kata, walaupun yang ni ada shadow ke atas, tapi you nampak ada signifikan. Dia naik ke atas. Okey, nak bagi review yang ni. Yang jenis macam ni pun cantik juga. Actually, dia very strong supply zone. Sebab significant drop. Dia cocok ke atas, dia break ke atas and then dia drop ke bawah. Very, very big. So, this is a nice supply zone. And then kita ada apa lagi kat sini? Price action. Price action kita ada resistance, kita ada fake out. Kalau you campurkan fake out campur dengan QM level, which is very, very nice. Sebab dalam assignment yang grup Telegram, dalam grup Facebook CPM 12, dia orang buat assignment fake out campur dengan QM level, very nice, risk and reward. Okay. Yes, yang atas ni dipanggil MPL sebab di sini kita ada QM level. Okay, this is very good example. Sebelum dia jadi fake out, dia ada QM level kat sini. Okay. So dia jadi resistance and then price push ke atas. Dia break ke atas, tetapi dia break ke bawah. Nampak tak dia buat apa? Dia buat whipsaw kan? Whipsaw. Dia pergi atas atau dia pergi bawah. Maksudnya dia start buat manipulation. And then you adjust you punya line tu dekat area QM level. Apa you buat ialah you cari support. Kat sini ada support. Kena yang jenis macam ni memang cantik lah. You ada support. And then kat sini you ada drop, base drop. Decision point sini. And then you ada FTR. Kat sini ada FTR. So dia sama level. Kalau you tukar time frame kecil dekat this area, saya tukar M30. You ada support. And then you ada apa kat sini? You ada doji. And then you ada against pula. You ada apa lagi kat sini? DP. Mana DP? DP di bawah ke bawah ni. And then kat sini sama, nampak tak? Dia buat apa? Dia buat benda yang sama. Dia break ke atas and then dia ke bawah. Ada QM lagi. Sini pun dah manipulation. This is QM. Manipulation. Break high and break low. Okay. Nampak Dia break pakai shadow saja. Dia break shadow ke atas dan dia turun bawah. Alright. Very, very nice. Semuanya bersusun satu tempat. And then you ada FTR kat sini. This is FTR. Price turun ke bawah, naik ke atas, tapi tak sampai. So ini dipanggil FTR, fail to return. So semuanya menuju dekat satu tempat yang sama. Dekat this area. QM level. And then kita ada support lebih kurang. And then this area. So dekat situ lah kita nak masuk. Then you akan dapat this entry sharp macam ni. InsyaAllah.
Okay. So bila dia dah ambil sekali, dia jadi lagi dekat sini. So dia pula FTR ni pula jadi resistant. Saya padam sini. So dia jadi resistant. R1. And then yang ini pula jadi R2. And then dekat sini tak sampai lebih kurang buat jadi R3 lah lebih kurang. Okay. So apa, lepas tu apa jadi pada price? Price naik laju. Dia naik laju. Dia naik laju. Dia ambil another cam level. Ini dipanggil MPL lah. Yang last sekali. MPL. Maximum pain line. Actually MPL ni dia sama juga dengan QM juga. Apa aku cakap? Sama juga macam, dia sama macam QM. Tetapi dia paling atas. Dia yang paling atas. Maksudnya kalau you sell kat sini, you rasa you paling tahan, you letak stop loss you dekat mana. So biasa orang kalau letak stop loss dalam 20 hingga 30 pip daripada resistant. Apa sini 50, 60 pip, 80, 83 pip, 90 pip dia dah tak tahan. Cut. Bila cut saja, price sampai dekat MPL. This is QM level. Okey. Nampak tak permainan market? Okey, nampak tak? QM level hanya valid satu kali je kan? Yes. Sometimes dia jadi dua kali. Sometimes dia jadi dua kali. Kalau dekat setup yang sama ni, dia boleh jadi dua kali. Okey. Tapi yang paling cantik kalau boleh kita ambil yang sekali sajalah. Kali kedua tu dia boleh jadi fake out. Dia reject, kadang-kadang dia reject sikit saja. And then macam ni dia jadi 1, 2. And then dekat sini, kali ketiga, kali keempat dia dah break ke atas. Dia jadi fake out. R1, R2, R3, you jaga. Bila R1, R2, R3, you jaga-jaga, dia boleh push ke atas. And then, paling big trader suka buat je lah apabila dia punya resistance tu, dia akan buat resistance macam ni tau. Dia dekat, tapi ada 3-4 resistance kat sini. Dekat area sini mesti ramai yang akan sell. Ini fake resistance. Okay. Ini fake resistance. Tempat pun dekat-dekat area fake out. Okay. Fake resistance and then third, biasa dia dalam bentuk triple top ataupun double top. Which is very, very nice. So you bila ada triple top, you punya supply zone, triple top ataupun double top, you janganlah sell. You janganlah ambil dia punya tu. Sekejap saya tuliskan. Dia akan jadi triple top ataupun double top. Macam yang GBP USD tadi. Dekat sini S2, S3 dia jadi apa? Double bottom, triple bottom. Which is very, very weak. Sebelum you ada double bottom, triple bottom, the next third tu sambung je sell. Tak ada masalah. Okay. USD Kanada. So yang lain kalau you tak ada setup, apa you nak buat? Relax saja So ni tempat yang bukan semua-semua tempat yang kita boleh masuk. Macam ni USD CHF ni MPL line. You ada MPL kat sini.
And then you ada resistance ini, QM level dekat this area. So standby dekat this area. But I prefer maybe kemungkinan price kalau dia naik atas, dia boleh reject dekat sini. Sebab dekat sini ada support. Sini ada resistance. So ni dah cara saya buat mapping H4. Relax saja. So kat sini ada QM level. Dia cocok ke bawah. Nampak tak? At least dia dah boleh entry kat sini. Dia boleh entry kat sini sebab dia fresh kan. So quite good. Lebih kurang dalam berapa pip dia naik? Sampai dalam 70 pip, 72 pip. Ini dia turun balik. So siapa yang dah entry tu dah boleh letak break even. Itu saja. Okey tak? Macam ni dah jadi fake out ni. Banyak resistor. Kalau price datang kat sini nanti, so dekat sini dah susah lah price nak nak reject kat situ. Dia boleh sampai sini ataupun sampai sini ataupun sampai sini. Depend pada price action masa price datang kat situ. Okey. Senang sikit nak marking kan? Supply zone, demand zone, supply zone, demand zone. GBP, USD. Still dekat sini. Euro dekat sini dia reject. Okey, kejap. Euro kena tukar H1. Ada satu manipulation kat sini. Ambil. Dekat tengah-tengah ni ada tak price? Oh, AUD Kanada. Kejap. AUD Kanada. Okey. Tukar H4 dulu. Tengok belakang-belakang. Support kat sini dia dah ambil. SR flip. First kali you buat, you cari QM level 1. QM level 2 kat sini. Dekat sini you ada area doji, support resistance. Yes, maybe dekat area. This dua tempat lah. Sini satu. Dekat area sini satu. But I prefer, I rasa price boleh sampai atas. Okay. Ada 5 elemen dekat QM level bawah. Yes, maybe. Okay, kalau itu kata time frame kecil. Sini ada. Oh my. Kita ada QM level. Kita ada 5 elemen kat sini. Sini ada demand, double baru. DM. And then kita ada support. A lot of support. Here. And then you have this DP, decision point. DP ni dia macam very engulfing supply zone. Okay, kalau itu tukar balik around this area. Quite good. Ada rejections. Okay. Doji pun ada kan? Dah entry dah. Okay, good luck. So jaga-jaga. Cuma dekat sini ada MPL. You ada line situ dan sini ada MPL. Price may fake out ke atas. Cuma jaga-jaga sajalah. So boleh letak SL atas sikit lah. Posta you punya stop loss. Okay. MPL ni biasanya dia akan push price. Dia boleh push price sampai atas. This MPL. Sekarang tak pakai lot gajah. Dah insaf dah. Dulu main lot gajah kan. Kejar market je kan. Okay. Yang lain-lain. Sekejap.
Dah risau 10.5. So kat sini ada MPL sikit sini, USD JPY tadi. Reject sikit saja. Shadow. Kalau pakai H1 you boleh nampak. Okay, kejap. Alright. Tekan boleh H4. Run this area lah. Quite good. Dia naik sampai resistance ni. Dia sampai support. Sampai area support. Berapa pip? Stop loss 18, 20. 99 pip. Okay. Kalau price ada soalan dia tanya kalau price ke MPL masuk balik. Yes. Kalau price pergi MPL kat situlah you masuk low gajah. Sebab apa? Sebab kat situ you punya stop loss dah kecil lah. Mana tadi GBP Kanada? AUD Kanada. Nampak. So dekat sini, kalau katakan you entry kat sini tadi, stop loss you 56 pip. Tapi kalau dekat sini, stop loss you berapa pip? 18 pip. Okay. 18 pip. So, you boleh besar sikit lah. Bukan full margin. Maksudnya, buka lot besar sikit sebab stop loss you kecil. Kalau you buat calculation lah. Macam, sekejap. Euro GBP. Sampai kat sini stop loss you dah tak besar. You entry kat sini, stop loss you jadi dalam 25 pip, 26 pip. So, you dah boleh besar sikit. Compare kan, kalau you entry dekat sini, stop loss kat atas apa? 56 pip. So, itu baru entry lot gajah terbang kan. Okey, boleh? Siapa ada entry EG, Euro GBP? Yes, good. Alhamdulillah. Harap-harap dia boleh pergi jauh So, sebelum dia boleh terjun, dia tak boleh terus terjun. Dia kena lalui halangan-halangan yang perlu, apa ni orang cakap, perlu dilalui lah. Tapi you punya ultimate TP dekat sini. Katakan you entry kat sini kan. Ultimate TP kita sampai sini. Kalau you tahan lah. Sebab dekat bawah ni ada QM level lagi. 348 pip. Tapi dekat sini kalau you nak ambil separuh ke apa ke, it's up to you. Okay. Sebab you kena jaga-jaga dekat this area. Demand zone. Dia akan reject. Lagi you cari lagi dekat tempat MPL. Dia akan reject. This MPL. Kalau dia CP, bolehlah you boleh layer sampai ke bawah. Tapi dia tak jadi CP. So, you tanda lagi mana lagi MPL. This area. So, sentiasa berjaga-jaga dekat area sini So, you tandakan siap-siap lah buat marking siap-siap. Tengok cara price action. Yang ni nipis saja. Kemungkinan saya rasa boleh tembus. Sini kemungkinan boleh jadi SRS flip. Sebab sini ada resistance. And then kita ada clean breakout kat sini. Clean breakout So kemungkinan dia boleh jadi support this area. Itulah cara you nak buat analisis. Kita bukan ni kan confirm dia sampai ke mana. Cuma kita berjaga-jaga saja. Okey. Sebelah kanan ada satu shadow rendah dekat sini. Yes, boleh ambil kat sini. Sini dah above FTR. Cuma kali ni contoh nak ambil QM level saja. Kalau you nak cantik shadow pun you boleh ambil FTR dekat this area. Dapat lagi cantik entry. Alright, ada soalan tak? Siapa ada soalan? Gold.
Oh, gold ni dah, sini dah reject. Sini tak cantik lah. Satu, satu, satu. Support got reject here. Yeay. Sekejap. Kalau time frame kecil mungkin boleh. Tak menarik lah. Page 4. Okay. AUD USD. So far kita ada support yang agak kurang jelas lah. Ada double madu kat sini. But sekejap you kena tengok belakang. You boleh try lah dekat this area. Ni dia double madu. A small one. Boleh try kat sini. Tapi stop loss kecil. This is FTR. This is quite CP. CP and then sini you ada rally base rally. Rally base rally sini dah consume. Dia dah cucuk lah. So this level. This level or this level. This is your MPL atas. Maximum pin line. Dan stop loss tak payah besar lah. And then you tengok kat sini. Dia punya nak balas dengan apa? Sini ada drop base drop. Okay. Boleh. Dah ambil RS Philip. Tapi terus terang saya cakap biasanya saya prefer H4. Tengok dekat mana kiam. Think maybe dekat sini. Kat situ saja. Saya akan try. Dan kalau boleh kita ada kiam level yang sama cakap, sama level tadi lah yang ada segala-galanya dalam tu. Sebab kalau dia kosong saja agak susah. Kita dah tempat pasar tadi. Tempat yang ada lima-lima ataupun ada tempat yang pasar. Tempat orang jual beli kat situ. Ataupun you jumpa shadow, which is very very simple. Shadow, done. Shadow, semuanya shadow. Nampak tak? Hello. Nampak So that's why dulu nama saya Shadowgun Effect. Sebab dulu saya main shadow saja. It was a long time ago, 2 tahun 3 tahun lepas. Saya ambil shadow. Okay. So lepas ni boleh buat group shadow lah. Group Assassin-nya group dah ada. Hunters-nya group dah ada. Shadow punya group belum ada lagi. Siapa nak join boleh join. Register. Shadow Sniper, Shadow Babes, whatever lah. Letaklah nama-nama gempak sikit kan. S-Green group pun ada. Nama yang power lah. Pengajar bayang. Okay. Ada soalan lagi? I think tak ada apa-apa lagi malam ni. 10.44 kita habis awal. Shadow Dancing, grup Musang Biru. Tak boleh. Musang tak boleh sebut. Grup Pedang Setiawan boleh. Pedang Setiawan mengajar penjejak shadow ataupun penjejak awan, kita tukar jadi penjejak shadow ataupun satu seorang lagi siapa? Penjejak awan dengan penjejak badai kan? The League of Shadow. Okey kak? Tekan nama-nama, okey? Saya biarlah jadi apa orang cakap tu? Pendekar tanpa nama lah. Pendekar tanpa nama dia tak ada. Gambar saya pun dalam Facebook pun pendekar tanpa nama. Kan? You all semua jadi dia punya pendekar lah. Alright. Fake out mean weak QM level. Fake out mean weak QM level. Tak faham. Fake out mean maksudnya big trader ni dia dah start nak buat fake move. Manipulation. Contohnya macam something like this. Okay.
resisten. So ramai yang akan sell kat sini. Ramai akan sell kat sini. And then dia akan letak stop loss dekat atas. Lebih kurang 20 hingga 30 pip. Okay. Lebih kurang berapa pip sini? Lebih kurang 20 hingga 30 pip. So bila dia letak stop loss, big trader pun nak sell juga sebenarnya. Tapi big trader takkan sell dekat sini, dia akan sell dekat stop loss retail trader. Okay, that's why itu dia dipanggil fake out. Fakey. Kalau ada fake out, QM tu jadi weak, bukan. Kalau ada fake out, QM tu akan jadi lagi kuat. Akan jadi lagi cantik. Sebab QM adalah untuk kita punya entry. Fake out adalah tempat big trader buat manipulation. Bila ada fake out macam ni, contohnya sini ada fake out, maksudnya kita dah tahu bahawa big trader nak buat fake move. Okay. Kemungkinan besar big trader nak buat fake out. Dia break ke atas laju, ramai orang akan buy, masa itulah big trader akan sell. Tapi persoalannya dekat mana big trader nak sell? Dia akan sell di kawasan QM level. Okay. Dia akan sell dekat QM level. Maksudnya, dia ada 2-3 lapis manipulation. QM level sini manipulation, fake out sini manipulation, and then kat sini price naik laju-laju pun manipulation. Sebab masa price naik laju di sini, ramai yang akan follow buy. Betul tak? Bila ramai yang follow buy, big trader akan sell. So, dia ada 3 lapis macam tu. That's why untuk confirmation, bila you nak entry, kalau boleh, biar sampai ada 3 confirmation. Pertama, you ada QM level, okay, good. Kedua, you ada fake out. And then ketiga, you ada candle akhir. Very, very fast move. Candle tu besar laju macam ni. Ada macam ni. Dekat sini, mesti satu dunia akan sell. Masa ni lah, indikator semua akan tunjuk sell. Betul tak? Bila ada strong move ke bawah situ, indikator semua cakap sell. So, satu dunia akan sell. Dah pernah kena kan? So, itu adalah ada. Sebab dulu pun saya macam tu. Saya dulu masa saya newbie dulu pun saya enggak tahu. Tak bisa tahu gimana ni. So, follow sell lah. Lepas tu, tiap kali trade, hatinya berdebar-debar. Dia kalau sell ni sampai mana? Buy-nya sampai mana? Kita tak ada tanda, tak ada apa. Tak ada sempadan, tak ada apa semua kan. Jadi, bila dah banyak kali berlaku, oh macam ni rupanya. Kenapa selalu jadi macam ni? Dan kita kena study. Okey, soalan maksudnya manipulation ni kat mana big trader suruh dia punya order lah. Yes, maksudnya kita tahu bahawa kalau you tengok forex ni, yang you tengok adalah bukan sebenarnya forex ni bukan kita punya, bukan trader-trader bilis punya macam kita punya game. Ini adalah big trader punya game. Maksudnya bank-bank besar, what so called jerung-jerung besar Soros and the gang. Okay. So untuk mereka profit, dia tak semudah yang kita sangka. Dia tak semudah macam kita. Bila kita buy, broker akan sell untuk kita. Bila kita sell, broker akan buy. Maksudnya tak ada masalah sebab kita beli kecil. Contohnya you beli ayam 1 kilo, 2 kilo, 3 ekor ke 4 ekor, tak ada masalah. You boleh pergi dekat pasar-pasar biasa. You boleh dapat. Tapi kalau you nak buat satu parti, satu Malaysia ataupun satu Indonesia, parti hari kebangsaan ke, you kena jamu 10,000 orang, you perlukan
Okay, yes. Ada nak tanya pasal 5 elemen. Oh, banyak pula soalan ni. Kalau set PO tunggu sampai trigger ke macam mana? Okay. Kalau you jenis, you nak entry dekat QM, you kena jaga dengan spread. Spread dia berapa, apa semua berapa. So, set PO je. Kalau you malas ataupun you tak ngadap chart, apa you buat adalah UPO saja. UPO kat sini, stop loss ke atas, risk reward ambil 1/2, 1/3 ataupun berapa nisbah lah. So, lepas tu you biar saja. Sebab lepas tu price takkan terus naik ataupun takkan terus terjun. Dia akan ambil masa. Dia akan ambil masa. So, macam ni dia turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Dia naik atas, turun bawah baru dia sambung-sambung ke atas. Okay. Alright. Boleh So, kita sambung esok. Euro GBP pun dah terjun jauh. Quite good. Yang penting kita punya entry. Dalam forex ni bang, terus terang saya cakap, saya tak boleh bagi satu confirmation yang sampai sini price mesti terjun. Itu saya tak tahu. Saya belalang, saya bukan tahu masa depan, saya tak boleh fokus cuaca, saya tak tahu benda tu. Saya bukan pendekar mustar. Saya tak tahu. Cuma saya ada pengalaman, benda ni banyak kali berlaku. Dia pusing-pusing, benda ni sama saja. Dia pusing-pusing selalu berlaku. So, kita cuma ada risk and reward. Saya bukan one step ahead ataupun two step ahead ataupun three step ahead. No, itu bukan saya. Saya cuma tengok, okay, saya boleh bagi tahu entry je. TP saya tak tahu kat mana. Terus terang cakap, you boleh guna risk and reward. Okay. And then I tak nak, and you kena buat benda yang sama. You kena practice lukis yang lepas-lepas. Dan you akan nampak the same pattern. The history Benda ni semua dia cerita benda history, benda yang dah lepas. Okay. Aswad ada Aswad. Aswad dah offline balik. Itu hari dah online, waktu dah lama offline balik. Okay, last question saya ambil. Jangan tanya soalan yang pelik-pelik lah, yang simple-simple je. Kita ada 7 minit lagi. Esok CPM sebelah boleh join webinar ke? Boleh, insyaAllah. Saya akan invite semua sekali CP. Sebab CPM 12 ni last. So, you stand by je lah. 9.30. 9.30 insyaAllah. Kita akan belajar CP, compression. Okay? 15.10 turun miri confirm. Tak pasti. Ya, saya tak... saya belum pasti lagi. Bulan flip, okay. RS flip, SR flip apa? Yang pertama sekali you kena cari ialah big breakout. A big breakout. Contohnya macam ni. Okay, saya bagi contoh. Kalau you nak cari RS flip, SR flip, apa yang you buat ialah you cari candle-candle besar macam ni. Ada candle. Macam ni pun sama juga. Pergerakan dia laju, turun. Clean breakout. And then you cari support dekat area situ. Kalau you tarik satu line dekat mana-mana, support, kebarangkalian dia akan jadi resistant. This is support. And then dia jadi resistant. And then dia breakout lagi. Cari lagi support. So kat sini ada banyak support. That's the problem. And then dia akan jadi resistant lagi. The same thing. Okay. Itu dipanggil RS flip, SR flip. Ataupun dia jadi support become resistant, resistant become support. Okay. Okay, faham? Ada sekejap
12, bulan 12 ada KL Bike Week. Okay, good. Datanglah Malaysia, datang sini. RS Flip selalunya boleh buy atau sell on first touch. Yes, boleh. First touch you boleh sell ataupun buy. Depend pada berapa banyak support resistance kat situ. Katakan kat sini you ada support 1, 2, 3. Dekat sini pun sepatutnya dia jadi 3. 1, 2, 3. Sini ada 3, sini pun 3. Nampak tak? Dan you cari lagi. Dia bentuk dia mesti macam ni. Dia turun bawah, dia jadi support. And then dia naik atas. And then dia break. Dekat sini you boleh follow bang, sebab you follow trend actually. You boleh break, dia sampai sini and then you boleh sell kat sini. Ada ibu CSR 100 ataupun you boleh tengok dekat CSR 100. Maksudnya support become resistant, resistant become support. Okay, significant support, breakout, significant resistant. Significant support, breakout. Nampak tak dia punya breakout dia? Breakout dia clean, dia panggil clean. Dia break dengan body yang besar. Dia bukan break sikit-sikit. Dia break dengan body yang besar sini. Dia break dengan body yang besar. Dia jadi SBR, RBS. Okay. Dan kalau you tengok dekat mana-mana candlestick, mana-mana pair pun you akan selalu nampak dia ni. You boleh follow dia punya trend. Sebab kebaikan RS Flip, SR Flip ni, you follow trend. Dia jadi resistant, dia breakout ke atas. Dia jadi support pula. Itu cara untuk trade support and resistance. Okay. So bila dia dah jadi macam ni, SR Flip. Actually yang atas tu, you punya QM level, kalau ada berdekatan, very very nice. Sebab dekat sini dah jadi resistant. Betul tak? Dekat sini biasanya dia akan buat rejection. Bila you dah ada resistant, dia dah jadi ni pula. So benda ni dia berpusing-pusing. Faham tak? Yes, untuk sharp entry RS Flip agak susah. Sebab kadang-kadang dia tembus ke bawah, kadang naik atas. Tetapi saya bagi hints. Kalau you dah biasa supply and demand, you ada resistance dekat sini. And then price break ke atas, very big. Kita expect price datang balik ke bawah. Jadi macam ni. So macam mana kita nak entry sharp? Kita kena cari rally base rally dekat sini. Kalau you tak jumpa dekat time frame tu, you kena kecilkan time frame. Sebab kita tahu bahawa setiap gerakan mesti ada base. Dia lebih macam tu. Cari rally base rally dekat time frame kecil. Okay, baru boleh dapat entry sharp. Kalau tak ada, dia susah sikit. Okay, boleh. GJ dah start naik, GU dah start naik. Very nice. Okay. So, dalam forex you kena sabar lah bang. You don't make money by trading, but we make money by waiting. Wait. Barulah insyaAllah you punya account boleh, orang cakap tu macam boleh bertahan lama lah. Dalam banyak-banyak binatang apa yang boleh hidup daripada dulu, zaman pra-history sampai sekarang. Dinosaur semua dah pupus. Binatang zaman dulu semua pun dah pupus. Yang semut, kura-kura, ikan, gajah, daripada zaman pra-dinosaur dulu. Lipas, ular, biawak, lipas, kambing, buaya, katak. Okey, nyamuk, whatever lah. Sebenarnya nyamuk. Dia pernah boleh tepat lah tentu. Oh my god. So buaya, banyak-banyak binatang buaya yang daripada dulu sampai sekarang dia boleh hidup. Sebab apa? Buaya dia tak kuat makan. Dia makan sekali dan dia simpan. Lebih daripada tu dia cuma follow, relax je. Dia lepak tepi tu, lepak je. Masuk je kawasan tu dia makan-makan, lepas tu relax.
boleh tahan sampai seminggu 2 minggu. So kalau you bayangkan you boleh buat macam tu, insyaAllah you punya account boleh sampai setahun 2 tahun. Lepas ni belajar sambung dengan Cikgu Rizwan, macam mana dia boleh ajar you untuk buat macam tu. Dia punya account semua bertahun-tahun. Bukan hari ni depo, besok MC, pagi depo, malam MC. Satu hari depo 4 kali pun MC juga. Okey. Relax saja. Takkan kejar, takkan lari. Benda tu dikejar. Yes, yang daripada Brunei kena datang KL. Sebab Cikgu Rizwan dia tak buat online. Benda tu dia kena workshop. Workshop maksudnya you kena buat praktikal depan-depan dia. Setup semua saya dah bagi. Macam-macam setup. You ada SR Flip, you ada QM, you ada macam-macam. Tapi dia cuma suruh you pilih satu setup saja. Pilih satu setup yang you dah test selama 2 tahun. Dan you tengok risk reward dia sangat quite good. Dia punya setup, dia ambil risk reward dia 1:2 je bang. Yes, WOMT. Dia ambil 1:2 saja. Tapi dia punya profit tu long term. Cikgu Iwan Mar, boleh sambung belajar dengan dia. Okey. Dan kita kalau boleh jangan obses sangatlah dengan satu teknik tu. Ni teknik tu bagus, teknik ni tak bagus. Sana teknik ke laut, itu semua mengarut. Semua teknik bagus bang. Semua teknik boleh buat duit. Yang penting kita je. Kita punya emosi ni tahan tak tahan. Okay. And then bila you belajar satu-satu teknik tu, you kena detail, you kena study secara orang cakap bersungguh-sungguh. Cari dekat mana kekuatan dia, cari dekat mana kelemahan dia. Supaya bila ada kekuatannya, you boleh entry dengan confident. Bila ada kelemahannya, you boleh relax tepi dulu. Sebab setup ni risiko. Okay. Boleh. Kan nanti lama-lama kan lagi you dengar saya banyak ceramah kan. Sampai ke pagi. Yes, ada soalan apa-apa? Siapa ada soalan boleh tanya dengan admin Yusrina Yunus. Dia pun tengah ni ke? Jiwa kacau ke? Ha. Cik Rina dia boleh membantu. Tapi bukan bahagian tu lah. Sebab mungkin dia punya QM level dah kena ambil lah. So, saya tak tahu Ayolah dia can ke tak kan. Okay. Itu saja untuk malam ni. Kalau tak ada soalan, saya tangguhkan majlis kita malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.